الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah perkataan yang benar. Nescaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya akan mendapat kemenangan yang besar. Alhamdulillah, hari ini kita dapat teruskan kelas kerana Ustaz Saif masih katanya belum sihat. Semalam dia kata okey. Sebelum Jumaat tu kata okey Ustaz, insya-Allah. Tadi pagi selepas subuh dapat mesej dia masih belum sihat lah, masih tak fit. Kita doakan agar Allah Subhanahu Wa Taala berikan dia kesembuhan dan kekuatan untuk sambung kelas ini, insya-Allah. Dapat khabar tak? Insya-Allah lah, kurang-kurangnya akhir tahun lah kan. Kita tak tahu mana kita pergi Maksudnya bangunan ni akan ada upgrading dan insya-Allah kita akan lanjutkan mungkin dalam planning mungkin dekat Yunus lah. Mungkin dekat Yunus. Jadi kalau dekat Yunus tu insya-Allah semua duduk kat atas kerusi, tapi kalau nak duduk kat bawah pun boleh. Sambil buat exercise kan. Sambil nak buat terapi pun boleh juga dekat sana insya-Allah. Lepas tu sana pun banyak senang kan nak pergi kan. Ada bas, banyak MRT dekat kan. Walking distance je. Yang tukang jaga pintu pun ada insya-Allah. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Bagaimana persiapan kita untuk masuk syurga Firdaus? InsyaAllah. Tak silap saya, bulan lepas kita cerita pasal syurga Firdaus kan. Ciri-ciri orang yang nak masuk syurga Firdaus. Masih ingat lagi tak? Apa ciri-ciri dia? Atau dah lupa? Biasa manusia memang sering lupa, cepat lupa kan. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang dekat akhirat nanti ada dua golongan kan. Pertama, golongan yang Allah berikan dia segala nikmat dekat dunia. Dekat akhirat Allah celupkan sekejap je, Allah tarik balik. Allah tanya dia, pernahkah kau merasa nikmat? Dia kata dia tak pernah merasa nikmat. Padahal dekat dunia tu paling nikmat dia lah dekat dunia. Lepas tu Allah ambil orang yang paling kira tak ada nikmat lah, paling teruk lah kehidupan dekat dunia. Lepas tu Allah celupkan dia dekat syurga kejap je. Allah tanya dia, pernahkah engkau merasa azab? Dia kata dia tak pernah. Jadi manusia memang cepat lupa. Apa lagi? Perasaan aja cepat lupa. Apa lagi? Kita punya akal fikiran, apa yang kita belajar, semua cepat lupa. Surah Al-Mu'minun page berapa? Saya cari balik Ustaz. Okeylah, tak apalah. Kita ingat balik surah Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun wallazina hum lizakati fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ
wallazina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warisun allazina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. 3, 4, 2. Jadi kita ingat balik, apakah kita punya, ini mungkin yang jemaah kuliah subuh tu memang selalu dengar lah kan. Betulkah kita benar-benar nak masuk syurga Firdaus? Nabi dah bilang dah, syurga Firdaus tu yang paling tinggi sekali, yang paling tengah sekali. Tapi kalau kita rugi, kita tak dapat, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dah kasih tips kat kita, tapi kita tak amalkan, rugilah. Kita ingat balik, sebab dah satu bulan lalu kita dengar, tapi kita lupa kadang-kadang kan. First kali Allah bilang, allazina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang dalam solatnya khusyuk. Boleh nampak? InsyaAllah. Lepas tu Allah kata, orang-orang yang anil lagwi mu'ridun, dia tinggalkan perkara-perkara yang sia-sia. Lepas tu wallazina hum lizakati fa'ilun, iaitu orang-orang yang melaksanakan zakat atau mensucikan dirinya daripada benda-benda yang kotor, mensucikan hartanya daripada benda-benda yang kadang-kadang tu dia terlepas pandang, mendapat benda yang haram. Kadang-kadang itu kita terlepas pandang, tak perasan. Macam mana Allah nak kabulkan doa? Kalau dia punya pakaian dia haram, makanannya haram, minumannya haram, semua yang dia consume, semua yang pakai itu haram. Kan ada hadis Nabi SAW kan, doa hamba yang Allah tak kabulkan doanya. Jadi jaga benda itu. Lepas tu Allah kata wallazina hum li furujihim hafizun, iaitu orang-orang yang memelihara kemaluannya. Apatah lagi zaman sekarang ni banyak Instagram, Telegram, apa lagi? Facebook, monogram, hologram, kilogram kan. Macam-macam gram ada. Apalagi sekarang kita banyak dengar skandal-skandal kan. Penceraian semakin tinggi. Skandal bukan orang-orang awam je. Orang-orang yang luar biasa dekat atas pun ada skandal juga. Kan? Hati-hati. Allah dah bilang wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali kepada isteri-isteri. Kalau yang masih ada satu isteri, aw ma malakat aymanuhum, atau hamba sahaya yang dia miliki, fa innahum ghairu malumin, maka sesungguhnya mereka itu tidak tercela. Famani batara wara azalika faulaika humul aadun, dan barang siapa mencari di sebalik itu, maknanya bukan isteri, faulaika humul aadun, maka mereka itulah orang-orang yang melampau. Budak-budak selalu nanti kalau dekat teenagers selalu nanti cakap, boleh tak kita kira ada BGR lah, boys and girl relationship. Lepas tu selalunya ada masalah apa, ketelanjuran dan sebagainya kan. Saya kata tak boleh. Hubungan bukan hanya before marriage, selain isteri. Dan after marriage, selain isteri pun tak boleh juga. Sama. Kadang-kadang budak-budak ni kadang keliru. Dia kata dah kahwin baru boleh ada hubungan. Sebelum tu tak boleh. Saya kata saya tambah lagi. Dah kahwin dengan isteri aja yang boleh. Dengan orang lain pun tak boleh. Jadi sama. Jadi jaga wallazina hum li furujihim hafizun. Lepas tu Allah kata wallazina hum li amanatihim wa ahdihim raun, dan orang-orang yang pada amanah mereka dan janji mereka tepati. Kerja kita macam mana, sekolah kita macam mana, perjanjian kita dengan orang macam mana. Aku janji, aku nak bayar tapi tak bayar. Aku janji, ini adalah rahsia kita, tapi dah jadi satu dunia semua tahu. Dekat update dekat status lah, WhatsApp status lah, semua orang tahu. Amanah tak jaga, kerja buat tak bersungguh-sungguh dan sebagainya. Wallazina hum ala salawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang solatnya mereka jaga. Ulaika humul warisun, mereka inilah pewaris allazina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun,
iaitu orang-orang yang mewarisi Firdaus, di dalamnya lah khalidun, orang-orang yang kekal dalam syurga Firdaus. Okay, jadi ingat balik sekejap aja, kita ingat balik first nak masuk syurga Firdaus, iaitu orang-orang yang beriman dulu. Solat mereka khusyuk, dalam solat khusyuk. Lepas itu dia tinggalkan benda-benda, perkara-perkara, perkataan-perkataan yang sia-sia. Lepas itu dia jaga, dia sucikan hartanya, dia sucikan jiwanya. Lepas itu dia jaga kemaluannya. Lepas itu dia jaga amanahnya dan janjinya. Dan lepas itu dia punya solat-solat, dia jaga dia punya solat-solatnya. First, dalam solat dia, Allah bilang jaga dalam solat tu. Lepas itu solat-solat yang biasa pun kita kena jaga. Mereka inilah orang-orang yang akan mewarisi syurga Firdaus. Jemaah hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang hari itu kita dengar, bahawa setiap jiwa akan merasakan kematian. Berapa kali Allah bilang dalam Al-Quran? Allah bilang berapa kali? Ingat tak? Allah ingatkan dekat kita 3 kali dalam Al-Quran. Tapi sebelum tu nak teka-teki sikit lah. Nanti insya-Allah lah, kan, kalau kita meninggal dekat dunia, meninggal, kira ada proses mandi, ada proses kafan, ada proses solat, lepas tu ada proses kebumian kan. Walaupun kadang-kadang tak semua orang gitu dapat rasakan. Ada orang meninggal dekat laut, ada orang meninggal dekat hutan, hilang. Ada orang aksiden, habis hancur berkecai, kena bakar, tak dapat, macam-macam kan. Baru-baru ini banyak, kira orang yang saya kenal usia dalam 30 lebih meninggal. Ada 2 lah, 30 lebih. Dua-duanya kolaps, tengah kerja kolaps. Usually kalau kolaps tu apa, heart attack lah, serangan jantung lah. Brain tak ada apa-apa, dia jantung stop, lepas tu brain lambat sangat, not working, terus dia meninggal. Itu ada prosesnya. Bila dah ikut proses tu semua, mandi, kafan, solat, kebumikan kan, ada benda yang ikut dekat kita tu. Ada 3 benda yang ikut. Lepas tu ada benda yang balik. Apa benda 3 itu? Mula-mula kita dah meninggal. Lepas tu ada orang mandikan kita, cantikkan kita dengan kafan, kasih wangi-wangi. Lepas tu solatkan kita, doakan untuk kita, bacakan Al-Fatihah untuk kita dalam solat, selawat dalam solat untuk kita. Lepas tu doakan kita. Lepas tu tanamkan kita. Lepas tu bila dah tanam tu, okeylah, sebelum nak tanam tu memang ada orang ikut lah. Ada 3 benda yang ikut. Apa tu 3 benda tu? Okay, di sini masya-Allah ada pakar hadis, ada pakar bahasa Arab. Masya-Allah. Betul. Yang ikut dekat kita apa? Masuk kubur, keluarga, harta dengan amal. Dah tanam semua, dah selesai. Nanti ada isu sikit lah, kita boleh kongsi sikit lah. Ada yang tazkirah, ada yang talqin kan, macam mana kan urusan tu kan. Lepas itu 2 bagi, 1 tinggal. 2 tinggalkan kita, 1 je, 2 pergilah, kira dah pergilah, 1 je tinggal, iaitu keluarga kita yang hantar kita tadi tu. Pergi, harta kita semua dah tak ada nilainya, kecuali kalau keluarga kita tu kita inilah, dia sedekahkan ke, atau kita ada ada derma ke, ada infak ke, ada wakaf ke, itu pahalanya akan ikut. Tapi itu semua dikategorikan sebagai amalan-amalan kita. Dah sedia ke belum? Terpanjat. Dalam 1 minggu tu ada 2 orang 30 lebih tahun, 38 tahun dan 30 berapa tahun itu meninggal. Okey.
Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, kita ingat balik sebelum kita lanjutkan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, kullu nafsin za'iqatul maut. Kita dah ingat semua. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah kata tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan bahawasanya pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan kamu. Ketika itu, sesiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sesungguhnya dia telah berjaya. Dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini meliputi segala kemewahan, pangkat, kebesaran dan sebagainya, tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Hanya hari kiamat sahajalah yang akan disempurnakan balasan kamu. Maknanya apa? Ingat tak? Maknanya apa-apa sahaja amalan-amalan atau ilmu-ilmu yang kita sampaikan, sedekah yang kita jariahkan, itu semua akan terkumpul. Bila? Sampai bila? Sampai hari kiamat. Jadi ada kesempatan kali ini, kalau kita ada, kita sedekahkan. Kalau ilmu yang bermanfaat tu ada, kita sampaikan. Termasuk anak-anak kita sampaikan. Jangan ilmu agama, macam-macam ilmu boleh. Yang penting bermanfaat. Bermanfaat untuk dia, kita sampaikan. Kenapa? Kerana apa yang diamalkan itu insya-Allah pahalanya akan pergi dekat orang yang sampaikan ilmu itu. Apalagi kalau macam baca Al-Quran kan, orang yang mengajar Quran. Kalau macam kita ni, mungkinlah sekarang Al-Quran pun akan ajar Quran pun akan ada ARS dan sebagainya kan. Kita ajar anak kita, keluarga kita cek balik bacaan dia. Kerana apa? Kerana Nabi kata alif lam mim tu bukan satu word. Alif satu, lam satu, mim satu. Kemudian setiap satu huruf itu digandakan kepada 10. Kan? Jadi bayangkan kalau kita ajar kita punya anak, ajar kita punya saudara, berapa banyak pahala itu akan mengalir. Apalagi bila time kita dah meninggal dan mereka tetap belajar, mereka tetap baca, insya-Allah itu akan tetap, pahala itu akan tetap mengalir. Sebab Nabi SAW kata apa? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik daripada kalian adalah siapa yang belajar Al-Quran lepas tu diajarkan. Salah satu sebabnya ini. Kenapa? Pahala. Ketika kita dah meninggal nanti, insya-Allah pahala akan tetap mengalir. Walaupun memang kadang-kadang tu kita pun sendiri tak tahu kan macam mana nak baca kan. Tapi Nabi suruh kita belajar Quran. Belajar, the best among of you those who learn how to read Quran, lepas tu diajarkan. Jadi kalau siapa yang belum tahu belajar atau dah merangkak-rangkak, perbaiki, lepas tu ajar orang lain. Ajarlah member-member duduk kejap je lah. Bukannya untuk jadi guru apa, memang sekadar nak belajar kan. Lepas tu upgrade lah, belajar tajwid. Kadang-kadang tu ni pengalaman lah, mungkin bukan kat Singapura lah. Kat Singapura masjid semua bagus-bagus, masya-Allah. Imam-imam dia bagus-bagus. Kalau dekat Indonesia tu lagi kadang-kadang kan pacik-pacik, atuk-atuk dia jadi imam dah lama dekat situ kan. Dia baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, macam dengar sedap gitu loh. Tapi kalau kita tegur, dia tak accept. Itu lain isu lah. Tapi yang penting kita dah sampaikan. Tapi jangan lupa kalau kita ada ilmu, kita sampaikan. Jangan lokek. Ada resepi baik-baik, makanan sedap-sedap, kita sampaikan. Melainkan kalau bisnes lain lah, nak jual 1 juta tu lain cerita lah. Kenapa kalau kita dengar selalunya makanan, dia punya anak jual makanan dah tak sedap lah. Dulu dia punya mak bapak jual bagus lah, nenek dulu lagi sedap lah. Kadang-kadang tu ada tips-tips tu dia lupa nak sampaikan dekat budak-budak tu, dekat dia punya anak, dia punya keturunan dia, pasal rasa dia lain. Kadang-kadang gitulah, ada orang kata air tangan lain dan sebagainya kan. Tapi ilmu-ilmu yang tips-tips yang kadang-kadang tu terlepas tu, dia tak sampaikan dekat bawah tu, dia kena hilang lah. Sama lah juga dengan ilmu agama kadang-kadang kan. Macam mana orang itu dia boleh solat tahajud? Apa dia punya rahsia dia? Anak-anak tak nampak pun dia punya rahsia dia apa. Nampak mak solat malam pukul 4 pagi memang confirm dia bangun. Tapi apa rahsia yang dia boleh bangun? Kadang-kadang itu mak tak sampaikan dekat kita. Tapi kalau mak sampaikan, bukan saja tahajud tu sendiri, setiap jam 4 pagi dia bangun, tapi macam mana mak boleh bangun 4 pagi tu, kalau mak sampaikan dekat anak-anak, mak kongsikan, itu sangat luar biasa sekali. Sangat luar biasa sekali.
Jadi ini pertama apa yang Nabi kata, iza matal insan in qata'a amaluhu illa min salas, jika matinya seorang insan maka terputuslah segala perkara kecuali tiga. Yang pertama adalah sedekah jariah, lepas tu ilmu yang dimanfaatkan, lepas tu anak yang soleh yang mendoakan untuknya. Itu pun lagi satu hal, anak soleh yang berdoakan untuknya. Maknanya apa? Orang tua ada dia punya peranan untuk mendidik anak-anaknya menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh, Nabi kata anak yang soleh doakan, bukan anak yang doakan. Anak yang soleh mendoakan. Walaupun kadang-kadang itu Allah uji kita. Allah uji apa? Anak kita ada masalah, nakal sikit kan. Kita doakanlah supaya anak-anak kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa yang doakan untuk kita. Bagaimana pula yang tak ada anak? Bagaimana pula yang tak ada anak? Fikir-fikirkan. Doalah, minta pasal kita nak kena ada jiran-jiran yang baik, keluarga yang baik, saling ingat mengingat. Kan? Kita doakan secara umum semua orang-orang yang beriman, orang-orang muslim itu masuk ke dalam syurga, diampunkan dosa-dosa mereka secara umum. Maka kita pun nak kena jaga diri kita menjadi orang-orang yang baik, sekeliling kita menjadi orang-orang yang baik, supaya kita sentiasa didoakan, atau secara khusus ataupun secara umum. Jadi jemaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ayat yang kedua, surah Al-Anbiya ayat 35, Allah kata tiap-tiap jiwa yang bernyawa akan merasakan mati, dan kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cubaan, dan kepada kamilah kamu semua akan dikembalikan. Ujian tak semestinya ujian yang susah. Ingat kita ingatkan, ujian tak semestinya ujian yang susah. Kadang-kadang kesenangan tu juga sebagai ujian. Bulan lepas kita ada katakan bahawa kalau paling senang tu yang nak dekatkan kita diri kepada Allah Subhanahu wa taala tu ujian yang susah lah. Sakit kan, patah tangan, terseliur ke kan. Kadang-kadang ahli keluarga kita yang sakit, dah sepuh, kadang-kadang orang tua kita atau nenek kita dah sepuh, tak boleh jalan, wheelchair, ujian. Itu lebih mudah untuk kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau diri kita sendiri sakit, ada kanser dan sebagainya, auzubillah min zalik, kan? Lebih dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang tu perkara yang senang, yang baik. Itu yang kita perlu jaga-jaga. Kaya, itu perlu kita jaga-jaga. Sihat aja, aku boleh main takraw, tak ada masalah. Kan? Kadang-kadang itu kita terlupa yang itu Allah berikan dia kesihatan, kekuatan untuk dia boleh main takraw 70 lebih tahun pun masih boleh lipat dan sebagainya. Itu kadang-kadang itu kita lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan lepas kita ada tanya kan, nak jadi orang kaya ke nak jadi orang miskin? Kalau orang miskin, of course dia akan bersungguh-sungguh nak cari duit, nak cari nafkah, nak makankan anak-anak, nak beli barang-barang sekolah, jajan setiap hari, transportation dan sebagainya kan. Itu lebih mudah kita untuk minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah bantulah aku, tolonglah aku, cukupkanlah pembelanjaanku. Kan, sampai nangis-nangis, ada yang sampai nangis-nangis, pergi masjid, pergi sana, pergi sini, jumpa SSO, minta bantuan dan sebagainya kan. Lepas tu doa, ya Allah, hopefully my application approve, dapat. Tapi kalau kita kaya, itu yang susah. Kadang-kadang kita lupa nak beri sedekah. Kalau orang miskin mungkin dia ada $10, ingat tak? Kalau ada $10 tu mungkin dia nampak orang susah, dia beri kasih $2, 20%. Tapi kalau orang ada 100,000 ke dalam bank ke, atau 1 juta ke, nak kasih 20% daripada bank ke, daripada duit dia tu, is impossible. 1 juta 20% berapa? Dalam 200,000. Adakah orang nak keluarkan 200,000 kasih orang? Jarang.
Tapi kalau ada $10 dia boleh kasih 20%, $2 is not possible. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita selalu ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab wa ilaina turja'un, Allah kata, dan kepada kamilah, semua kepada Allah lah semua akan dikembalikan. Dan akhir sekali Allah sebut juga kullu nafsin za'iqatul maut summa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian kepada kamilah kamu semua akan dikembalikan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada musibah, ada orang yang pergi, benda yang kita sayang, keluarga yang kita sayang, orang yang kita sayang, ketika ditimpa musibah, kita melafazkan lafaz istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah 155 sampai 156, kata Allah Subhanahu Wa Taala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَنَقْصٍ وَالثَّمَرَاتِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Demi sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut dan kelaparan dan kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman, dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar, iaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh sesuatu kesusahan atau sesuatu musibah, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Selalulah kalau dekat kedai kopi kan, terjatuh benda kan. Saya dulu kerja kedai kopi setahun, benda jatuh, innalillah. Makcik biasalah, makcik, siapa meninggal? Jadi sebenarnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un ni bukan hanya untuk orang meninggal. Dia meliputi benda-benda musibah, kesusahan yang ditimpa. Apa kesusahan yang ditimpa tu? Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, perasaan takut. Pernah rasa takut tak? Kepada musuh. Kadang-kadang bukan musuh pun kita takut. Seperti apa? Hantu. Macam mana boleh ada pocong lupa nak buka tali? Itu nanti kita boleh discuss lah. Kita go into details nanti insya-Allah. Kan kena buka tali ke tak buka tali ke, kita pelan-pelan kita masuk kan. Nak fahamkan. Kadang boleh jadi gaduh dekat kubur tu. Pernah dah masuk, jenazah dah masuk, dah letak papan long. Walaupun dekat Singapura actually tak perlu. Actually dekat Singapura dah tak perlu. Cukup sekadar masukkan, lepas tu letak tanah, tutup, dah selesai. Tapi kalau kita tak letak papan long tu, jadi macam isu besar sekali. Okeylah, itu lain isu. Dah pernah tu kita dah masukkan jenazah dalam lahat. Dan lepas tu dah letak tong, tinggal nak tanam. Lepas tu biasalah. Ada keluarga pakik. Oi, jenazah tali belum buka. Oh, kena buka kan. Pernah sampai bergaduh nak ciumkan jenazah tu dengan tanah ke tak dengan tanah. Kan? Tapi selalunya selesailah masalah. Sebab apa? Sebab orang yang cari kita, yang percaya dekat kita, yang kita diamanahkan untuk melaksanakan tu, selalunya tak ada masalah. Selalunya orang-orang luar tiba-tiba muncul kan. Kadang-kadang daripada mula mandi jenazah tu tak ada. Time solat pun dia tak nampak. Tiba-tiba time tanam tu tiba dekat sebelah. Jadi chip. Itu pun ada macam-macam. Macam mana dekat sini? Okeylah, tapi kalau kita tak berani nak tegur, tak berani nak sampaikan dakwah dan sebagainya, ini pun ujian untuk kita. Innalillah. Nak sampaikan pun takut. Cik, sebenarnya tak perlu, cik. Cik, sebenarnya nak buka boleh, tak nak buka pun boleh, cik. Kan? Kalau kita tak berani nak sampaikan, itu perasaan takut untuk kita, itu pun musibah. Tak ada kekuatan.
nak sampaikan. Walaupun benda simple je. Kan? Lepas tu kelaparan, kemarau. Kan? Dekat Europe kemarau, terbakar, dekat Amerika terbakar kan. Kekurangan harta benda, inflation. Tapi bulan ni Singaporean rata-rata dapat $700 ekstra kan. Duit GST. Lepas tu jiwa yang hilang, jiwa orang meninggal. Sekarang ramai orang-orang muda meninggal kan. Jadi mati tu tak semestinya tua. Dan tua tu pasti mati. Mati tak semestinya tua. Tua tu pasti dia pasti akan mati. Maknanya apa? Semua orang kan akan mati. Dan lepas tu hasil tanaman, hasil investment ke, hasil simpanan ke, simpan, buka dalam tin Milo, kena makan ananai. Makcik nak pergi haji, kumpul RM30,000 kan, hilang, itu je. Tapi tak tahulah apa dia bercerita update dah. Harap-harap mungkin ada orang nak bantu ke dan sebagainya kan. Itu ujian. Bukan tanaman kalau dekat Indonesia tanaman padi je kan, jagung kan, lepas tu bakar, malam-malam bakar kan, itu jam juga potong bakar kan. Bukan itu je tanaman, investment, simpanan. Kadang-kadang tanaman hasil pendidikan anak-anak kita. Kita harap macam-macam dah, kita dah jaga dah boleh hafal Quran, dah boleh hafal hadis, akhlak baik. Tiba-tiba dewasa dia berubah. Itu ujian. Ujian untuk dia dan ujian untuk diri kita juga. Musibah, kita kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau yalah, ni additional lah Kalau kita ditimpa musibah, menghadapi musibah, kita doalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah kami pahala kerana musibah ini dan tukarlah bagiku dengan yang lebih baik daripadanya. Kadang-kadang kita minta tu benda yang kita nak sangat, tapi dia tak dapat. Dia dapat benda lain. Mungkin yang insya-Allah lagi berapa tahun lagi mungkin tak dapat wanita soleh yang ini saja saya nak, wanita soleha ini sahaja. Dah adalah calon mungkin kan. Orang lain semua saya tak nak, saya nak wanita soleha ini saja. Tapi akhirnya Allah gantikan dengan benda yang lebih baik. Lepas tu memang of course nak sebelum Allah nak gantikan pasti ada ujian. Allah kasih sikit aja benda trigger. Allah tunjukkan segala benda-benda tu ujian, tapi sebenarnya Allah nak gantikan dengan benda yang lain. Pernah tak berlaku kat diri kita? Macam-macam. Kalau student lah, sebab saya sekarang tengah layan student yang O level, yang nak N level kan. Kadang-kadang tu mereka kecewa sangat. Satu ni dia kata dia nak masuk poli. Dia memang suka masak. Kau nak masuk poli kenapa? Kau kan suka masak. Mak ada kedai, tolong. Itulah ustaz, macam mana ni? Prelim dia bagus, tapi O level dia flop. Tak ada A pun, cuma B berapa, lepas tu dia masuk apa saya lupa dia punya nama sekolah ni, memang khusus masak. Lepas tu dia fikir, ustaz, betul lah ustaz. Bayangkan kalau saya dapat A, semua A, maybe saya masuk JC atau saya masuk poli. Mungkin saya tak ikut apa yang saya suka, saya pengen lain, this is my line. Memang saya suka masak, saya nak jadi chef. Padahal dia besar, tapi saya tak panggil Bob lah. Seluruh orang panggil besar, panggil Bob kan. Tapi memang badan dia besar, memang dia suka masak. Sekarang dia dah pandai masak Mexican. Sekarang dia tengah belajar Latin America masakan. Tengah belajar macam tu, memang dia suka. So everything memang bila Allah nak gantikan benda yang lebih baik, kadang-kadang memang bagus untuk kita tu, dia kasih benda kita something else. Something yang buat kita triggered. Yang kita nak tu sebenarnya Allah gantikan dengan lebih baik. Dia nak all A's, of course. Semua orang nak all A kan. Ujian, nak markah bagus-bagus kan. Nak masuk poli, nak masuk universiti kan. Tapi Allah kasih dia tak baik sangat nilai dia, tapi dia boleh pergi tempat lain yang dia nak. Sekarang dia happy lah. Badan dia dah besar, makan dia. Lepas tu pandai masak pula tu. Luar biasa kan? Luar biasa. Macam-macam. Samalah kadang-kadang kelas pengajian pun sama kan. Seandainya kalau Ustaz Saif, Allah tak uji dia, Allah uji saya sekarang. Alamak, nak cari siapa kan?
Sebab apa? Sebab kadang-kadang tu kalau kita tak selalu ke depan, tak selalu mengajar, kadang-kadang tu dia punya, bukan sombong lah, skills dia kadang-kadang tu dia hilang. Ilmu-ilmu yang kita dah belajar tu kadang-kadang hilang. Jadi insya-Allah lah, nanti ustaz-ustaz dekat sana kan dah grad kan, cepat-cepat ambil lesen, nanti insya-Allah lah nak kena latih supaya ilmu tu tak hilang. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ni nanti kita akan go into details. Ni kira kursus berpanjangan ni. Go into details. Kalau nak ikut pun kira kurang-kurangnya bayar $50. Ada kursus dia buat sampai $300. Kita pun pening. Macam mana boleh sampai $300? Dia masuk kubur ke? Nak masuk kubur semua orang boleh. Dia kena tanam ke? Rasa experience ke? Taklah kan? Sekadar belajar, lepas tu praktikal dan sebagainya kan. Nanti kita go into details. Saya nak kongsikan. Di sini ada 6 jenis tazkirah. Tazkirah maknanya tazkirah setelah tak kira lah setelah atau sebelum kebumikan jenazah. Selalunya kita akan dengar tazkirah khususnya dekat Singapura, culture-nya, kebiasaannya, tazkirah kita dengar setelah kebumikan jenazah. Sebab apa? Kenapa saya nak kongsikan sebelum kita masuk go into detail, benda-benda teknikal, benda-benda fikir kan. Kadang-kadang kita hadapi kan, keluarga meninggal, anak beranak bergaduh kan. Tentang anak-anak bergaduh ni memang selalu berlaku. Contoh, selalulah dengan bapak saya lah, selalulah. Mal, nanti aku meninggal, aku mati nanti kau mandikan aku. Atau Syam, nanti aku meninggal, korang mandikan aku, korang uruskan aku. Tapi bila tanda dah meninggal, apa jadi? Siapa yang uruskan? Contoh Cik Izin kan, nanti aku nak kau mandikan aku. Okey, contoh. Tapi dah meninggal, contohlah. Okey, siapa yang uruskan? Siapa yang kontak kita? Sama juga. Let's say dia dah bilang dia meninggal, nanti kau mandikan aku. Tapi dia lupa nak bilang dekat keluarga dia, nak wasiatkan, nanti aku dah meninggal, kau kontak Muhammadiyah. Kau bilang aku nak dia yang mandikan. Itu okey kalau dia masih hidup. Kan? Kadang-kadang tu dia bilang dekat tukang mandi atau pengurusan, atau dulu ada apa namanya? Khairat kematian kan. Tapi anak-anak keluarga tak tahu. Dah ribu-ribu dah. Setiap bulan kasih $5, top up. Keluarga tak tahu. At last yang mandikan, yang uruskan orang lain. Jadi kalau kita ada hajat atau kita ada keinginan nak orang tu mandikan dan sebagainya, kita beritahu dekat yang, of course, yang tukang mandi juga, yang pengurusan tu. Kemudian keluarga kita beritahu supaya apa? Supaya tak ada kecoh lah. Kadang-kadang wasiat pun hati-hatilah, janganlah melampau-lampau sangat. Pernah tu satu ketika tu, ni nak masuk tak masuk-masuk kan. Satu ketika tu jenazah lelaki time covid dekat rumah tu, actually memang tak boleh lah, 4 orang je boleh masuk. Okay. Habis nak mandikan dekat masjid. Dekat masjid waktu covid tu tahun 2020, boleh berapa orang? Boleh 4 orang aja masuk bilik mandi jenazah tu. Bilik mandi jenazah 4 orang, termasuk tukang mandi. Bermakna 3 orang aja. Jadi arwahnya dia ada wasiat. Ini isteri dia bilang kat kita, kalau aku meninggal, kau mandikan dekat masjid pusara. Okey, alhamdulillah. Lepas tu sampai dekat masjid pusara, 4 orang mandikan. Okey, so macam mana? Nak 4 orang juga. Okey lah, 4 orang tak boleh lah, termasuk tukang mandi. Habis takkan siapa nak pergi layan, maksudnya siapa nak pergi nak guide mandikan kan. Kita paksa 3 orang. Lepas tu adik-beradik bergaduh. Keluarga daripada si lelaki dengan keluarga pada isterinya bergaduh nak mandikan. Kecoh. Nak masuk, semua nak masuk. Masjid kata tak boleh masuk, nanti apa-apa kita yang kena. Bergaduh. Awak, sampai pegawai tu kata, awak semua duduk bincang, dah selesai baru bilang. Dah bincang. Yang mandikan apa? Keluarga si isteri mandikan.
Dan lepas tu sampai nak dah kat kubur tu, dapat lagi satu wasiat. Suami dia kata, kalau aku meninggal nanti dekat bawah tu 4 orang. Dekat bawah Singapura punya kubur, kalau 4 orang tu macam mana nak diri? Jangan wasiat apa pelik. Kesian kita. Okeylah, nampak orang lah. Kira masuklah 4 orang lah, masuklah. Sempit lah. Gini. Orang tu dah lah besar. Kan? Masuk. Sempit. Tak apalah. Tapi Alhamdulillah selesai. Dekat bawah tu kira yang mandikan kan keluarga si perempuan, isterinya lah. Tapi yang dekat dalam lahat tu keluarga adik-beradik yang meninggal, yang lelaki tu lah. Jadi jemaah, kalau ada keinginan dan sebagainya nak wasiatkan, wasiat beritahu dekat keluarga, tulis, sign ke, cop ke, tak payah, kalau nak panggil apa, ejen ke apa ke, itu lain cerita lah, itu dah lain level lah kan. Sekurang-kurangnya beritahu kat keluarga, biar tak kecoh. Kalau adik-beradik pun kalau dah panggil satu urusan jenazah tu, panggil satu je lah, tak payah panggil yang lain. Pernah itu kita dah mandikan, dah kafankan, lepas tu lain company pula datang. Tengah-tengah dah mandikan, dah selesai, tiba-tiba dia datang. Dia datang, okey, kita pula uruskan. Kita pun Alhamdulillah dah boleh balik. Kita punya amanah dah selesai. Dah pukul 6. Kubur dah register. Dah pukul 6 maknanya nak kena tanam jugalah hari ni kan. Sebelum maghrib, kau tak kesian. Orang-orang yang dekat NEA tu memang dia kerja, dia office hour sampai pukul 6. Kalau dah pukul 6 extra tu kira dia punya overtime. Tapi dia tak dapat cover lah. Kesian orang kena tunggu sampai maghrib. Tapi Alhamdulillah urusan kita dah selesai, dah boleh balik. Lepas tu kalau nak wasiat jangan pelik, benda-benda pelik. Nak 3 orang, nak 4 orang dekat dalam kubur lah. Mesti dekat masjid pusara lah. Mandikan pun nak kena isteri mandikan. Jadi kita susah. Dah lah COVID, 4 orang aja isteri nak mandikan. Dan dah macam-macam lagi ujian. Okey. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ambil sedikit tazkirah tentang setelah kebumikan. Dia punya ni, tapi saya terus masuklah. Nanti mungkin lain kali kalau diberikan izin, kita kongsikan tentang panduan. Saya rasa ni sangat elok untuk kita belajarlah tentang panduan tazkirah. Atau mungkin hari ni kita tak tazkirah, tapi kita ikut dia punya panduan, kita tengok. Saya ambil daripada, saya rasa ni baik, sangat baik, panduan daripada Sahibus Samaha, Dr. Azri daripada Perlis. Pertama, tazkirah ini adalah daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim daripada Ali radhiyallahu anhu. Masih dah lagi berapa 10 minit je. Maksudnya, kami menziarahi jenazah di perkuburan Baqi' al-Gharqad. Lalu datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda duduk. Lalu kami duduk di sekeliling baginda. Bersama baginda tongkat kecil atau kayu ranting kayu. Baginda mengangguk-angguk kepala baginda seperti orang yang susah hati dan menguis tanah dengan ranting. Tadi seraya bersabda, setiap nyawa yang hidup telah ditetapkan tempatnya sama ada di syurga atau neraka. Telah ditentukan sama ada di syurga atau neraka. Telah ditentukan sama ada celaka atau bahagia. Berkata seorang lelaki, wahai Rasulullah, kenapa kita tidak berserah sahaja kepada takdir dan meninggalkan amalan? Mereka yang ditentukan bahagia di akhirat akan bahagia, dan yang ditentukan celaka akan celaka. Nabi SAW bersabda, beramallah, setiap kamu akan dimudahkan untuk beramal. Ahli bahagia dimudahkan beramal dengan kebahagiaan, dan ahli binasa dimudahkan beramal dengan kebinasaan. Kemudian baginda membaca firman Allah dalam surah Al-Lail ayat 5-10. Mafhumnya, jelasnya, adapun orang yang memberikan apa yang ada padanya ke jalan kebaikan dan bertakwa, iaitu mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan segala larangannya,
serta ia mengakui dengan yakin akan perkara yang baik, maka sesungguhnya kami akan memberikannya kemudahan untuk mendapat kesenangan syurga. Sebaliknya, orang yang bakhil daripada berbuat kebajikan dan berasa cukup dengan kekayaan dan kemewahannya, serta ia mendustakan perkara yang baik, maka sesungguhnya kami akan memberikannya kemudahan untuk mendapat kesusahan dan kesengsaraan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini first punya, ini panduan je lah. Kira Nabi duduk tak ada masalah nak duduk ke nak diri ke kan, tak ada masalah. Okey. Ada sahabat tanya bila Nabi kata, Nabi SAW kata, setiap nyawa yang hidup telah ditetapkan tempatnya sama ada di syurga atau neraka. Telah ditentukan sama ada di syurga atau neraka, telah ditentukan sama ada celaka atau bahagia. Semua orang dah ada dia punya catatan, dia punya ketetapan dia dekat mana, semua dah ada. Kemudian seorang lelaki bertanya, this natural lah, kalau dah ada ketetapan, kenapa kita nak beramal? Kan? Aku dah tahu lah. Kita semua dah ada lah. Kalau aku dekat syurga, aku syurga lah. Kalau aku dekat neraka, aku neraka lah. Dah ditetapkan apa? Kan? Tapi ini natural, manusiawi. Kalau kita tengok, kita belajar hadis-hadis Nabi SAW, memang kita tengok memang natural. Contoh, anaknya Fatimah pernah ngadu dekat Nabi kan, tangan aku dah sampai bengkak-bengkak dah kan. Lepas tu Nabi apa? Suruh Ali cari pembantu kan. Natural. Kadang-kadang isteri kita dah penat lah, awak balik kerja minta air je, tak tolong pun buat air kan. Kadang-kadang apalagi zaman sekarang dua-dua kerja kan, mengadu dan sebagainya kan. Itu natural. Aisyah selalu merajuk dengan Nabi kan. Apalagi dia paling jealous sekali dengan siapa? Dengan isteri Nabi pertama lah. Walaupun kira Khadijah dah wafat. Kemudian Aisyah tanya siapa isteri yang paling sayang kan. Nabi kata Khadijah kan. Memang dia jealous, suka jealous. Sampai Abu Bakar berapa kali tegur dekat Aisyah, macam-macam kes. Hadis efek kan, isu problem. Aisyah pergi rumah mak bapak dia kan. It's natural, ada isu. Zaman sekarang pun sama. Contohlah, suami isteri bergaduh, isteri minta izin nak pergi rumah mak dan sebagainya. It's natural. Termasuk dalam hal ini, orang Nabi kata semua tempat dah ditetapkan ada yang celaka, maka celakalah. Kalau dah bahagialah. Kalau syurga-syurgalah. Lepas tu seorang lelaki tanya, wahai Rasulullah, kenapa kita tidak diserahkan saja kepada takdir dan meninggalkan amalan? Kenapa kita serahkan je lah, tak payah kita buat lah. Mereka yang lepas tu apa? Nabi SAW suruh kita beramal. Setiap kamu akan dimudahkan untuk beramal. Jadi orang yang bahagia dimudahkan beramal dengan kebahagiaan, dan ahli kebinasaan dimudahkan dengan beramal dengan kebinasaan. Kalau kita rasa kita ni banyak buat dosa, better check ourselves. Check balik. Adakah kita kadang-kadang tu incline to that? Cepat-cepat check. Kalau kita dah biasa dengan amal baik, yang bahagia, yang baik-baik, alhamdulillah, dan kita kena istiqamah. Takut apa? Takut akhir-akhir hayat kita itu ada masalah kat situ. Su'ul khatimah kita tak nak. Kita nak husnul khatimah. So jaga. Walaupun memang ni sebenarnya tips daripada Nabi. Nabi nak kasih tips dekat kita tu. Kalau kita rasa kita amal kita baik, istiqamah. Kalau kita rasa amal kita masih teruk, masih banyak buat kebinasaan, masih banyak buat kemungkaran, make sure, takut-takut kita dekat dalam golongan yang ahli neraka. Ni Nabi dah kasih tips. So selalu kita muhasabah diri. Kedua, tazkirah pengemudian bukanlah satu bentuk ceramah atau khutbah, tetapi hanyalah peringatan kepada orang ramai. Ni mungkin kalau kita kadang-kadang diberi kesempatan untuk beri tazkirah setelah pengemudian kan. Janganlah kita sampai 20 minit, 15 minit, lama sangat. Apalagi kadang-kadang tu nak hujan kan. Dah tengah hujan, tengah ribut ni. Lepas tu dia boleh, ya Allah panjang, Masya Allah. Baguslah. Tapi dah hujan, kesian keluarga yang datang kan kadang-kadang kan. Hujan basah, tapi selalunya tak ada masalah lah. Jadi hati-hati, sampaikan benda yang peringatan, benda yang bermanfaat lah, sesuai dengan keadaan di situ.
ia boleh dilakukan sebelum pengebumian, ketika menunggu jenazah atau setelah pengebumian. So tak ada masalah. Ketiga, tazkirah ini tidak dilakukan selalu tetapi dilakukan berdasarkan keperluan menurut pandangan orang yang menguruskan. Contohlah, kalau kat Singapura selalunya lepas apa? Lepas kemumian. Nanti kalau yang berikan tazkirah tu, contoh diamanahkan atau memang keluarga suruh, tak payah ustaz lah, awak ajalah. Awak kan anak kepada almarhum kan. Awak ajalah. Keluarga semua sepakat, dah kena tazkirah. Jadi sesuai dengan keadaan keluarga tu. Kalau keluarga tu orang-orang kaya, kita minta dia beramal, sedekah lebih banyak. Tapi kalau keluarga tu orang miskin, kita jangan suruh dia sedekah. Kadang-kadang keluarga tu banyak makrif, gangster-gangster kan. Nampak tattoo-tattoo. Selalunya dekat Singapura, kalau ada jenazah yang banyak, kira yang keluarga daripada kawan-kawan tattoo-tattoo, paling senang sekali kita nak ajak solat. Okey, semua orang, jemaah dekat luar, siapa yang belum ambil wuduk, ambil wuduk. Oh, semua beratur. Okey guys, geng, semua ambil wuduk. Dia tak panggil geng lah, tapi memang okey, ambil wuduk. Okey, ambil wuduk. Solat, semua solat. Urusan dia selalu tahu solat, tak tahu solat tu lain cerita. Tapi bila kita nak kasih tazkirah, sesuai dengan keadaan kat situ. Kita sampaikan, kita nak kena jadi orang soleh, nak kena jaga solat, kurang-kurangnya jaga solat, jaga ibadah. Kan? Kalau orang keluarga tu memang susah, kadang-kadang tu memang susah lah keluarga tu. Kita minta dia banyak bersabar, banyak bersungguh-sungguh lah. Ini semua ujian Allah, ada hikmahnya. Janganlah kita suruh kita kena banyak bersedekah, jangan kesian. Sesuai dengan kondisi keluarga tu. Kadang-kadang keluarga yang bijak pandai, kita suruh dia sampaikan ilmu. Jangan lokek, bergaul dengan masyarakat yang di bawah. Jangan hanya orang yang di atas saja. Itu semua kadang-kadang kita sesuaikan dengan keadaan. Seperti masa yang terluang ketika menunggunya. Okey, dah selesai. 4. Setelah selesai pengebumian, maka bolehlah berdoa secara berjemaah ataupun bersendirian, dan ini lebih afdal. Kenapa lebih afdal bersendirian? Sebab apa? Kita tahulah apa yang kita doakan. Kalau orang lain doakan, kita tak tahu apa yang dia doakan kadang pun. Tak tahu apa dia doa pun. Kita doakan. Itu yang paling afdal. Kita tahu apa yang kita ada, apa yang kita doakan. Kemudian yang kelima, setelah dikebumikan, bertalqin selepas pengebumian bersumberkan. Okey, ia lebih baik digantikan dengan tazkirah kematian kerana sumber amalan ini adalah amalan sahih. Apa maksud dia? Memang ada pendapat ulama memang membolehkan talqin. Membolehkan talqin. Termasuk Imam An-Nawawi berpendapat bahawa dibolehkan talqin. Sebab ada hadis Nabi SAW. Mungkin siapa yang pernah ikut kuliah Ustaz Saif dalam Bulughul Maram, ada hadis ni kan. Ketika jenazah dah dikuburkan, maka beritahu dekat jenazah itu la ilaha illallah sebanyak 3 kali. Kemudian cakap dekat dia bahawa Allah adalah Tuhan, Islam adalah agamaku, kemudian Nabi Muhammad adalah junjunganku, Nabi Muhammad adalah rasulku. Itu memanglah perbezaan pendapat dekat situ. Tapi kalau tazkirah, memang itu amalan dan memang tetap sahih. Tak ada beza pandangan di kalangan ulama, itu memang sahih. Tapi kalau nak talqin, nanti adalah persilihan pendapat dengan keluarga dan sebagainya kan. Jadi kalau dia nak buatlah. Nak buat silakanlah. Dia nak amalkan dengan hadis dhaif itu silakanlah. Tapi aku buat dengan tazkirah sebagaimana hadis Nabi SAW yang sahih. Walaupun memang ada ulama kata boleh. Hatta Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pun berpandangan tak ada masalah. Sebab apa? Sebab hadis itu memang umum, tak ada masalah. Tapi banyak hadis yang lebih sahih itu mengatakan Nabi lebih banyak tazkirah daripada kira itu just a general hadis lah, hadis dhaif. Mungkin untuk lebih tahu tentang hadis dhaif tu macam mana, status tu macam mana, mungkin boleh jumpa dengan Ustaz Atik di sini, memang pakar hadis kan, insya-Allah kan. InsyaAllah kita boleh tanya dia lah. Kita buka kuliah khas untuk dia. Kita discuss tentang hadis dhaif. Kenapa kita tak boleh amalkan, dan kenapa ada sebagian ulama membolehkan, dan ulama itu sendiri membolehkan sebagian dan menidakkan sebagian. Ada kata boleh, tapi boleh dengan bersyarat. Ada kata tak boleh langsung. Hadis sahih dia dah banyak, hadis dhaif banyak kekurangannya, kita amalkan dengan hadis sahih sahaja. Demikian jugalah amalan membaca keseluruhan Al-Quran di atas kubur, seperti cara yang diamalkan oleh setengah masyarakat kita, tidak bersandarkan hadis
hadis yang sahih. Walaupun sebagian ulama kata membolehkan. Kalau mazhab Syafi'i memang kata memang tak sampailah baca Al-Quran, sedekahkan kan. Tetapi mazhab yang lain membolehkan. Imam Ahmad Hanbali membolehkan sedekah. Termasuk Ibn Taymiyah juga membolehkan sedekah, tak ada masalah. So silakan. Kalau pendapat peribadi tu memang kita ikut hadis yang lebih sahih lah. Memang tak ada khusus pun Nabi SAW kira mensedekahkan ayat-ayat Al-Quran untuk jenazah almarhum. Tapi ada pendapat ulama kata membolehkan, tak ada masalah. Jemaah yang diminta Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada soalan silakan. Yang penting kita semua pasti akan menemui Allah Subhanahu Wa Taala suatu hari kelak, bila benda masa sahaja. Sebab apa? Sebab benda yang sejarah tu benda-benda lama yang paling jauh sekali. Benda yang paling dekat itu adalah mati anytime soon. Tak kira lah kita budak-budak ke, kita remaja ke, teenager ke, orang tua ke, semua benda tu akan kita hadapi. Mati tak semestinya tua kan, dan tua pasti akan mati. So pastikan yang kita itu doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak dapatkan syurga Firdaus, syurga yang paling tinggi sekali. Amalan-amalan dia pun Allah dah bilang surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Kita ikut tips Allah berikan dekat kita ikut, jangan kita sia-siakan. Kalau kita incline untuk beramal soleh, kita istiqamah. Tapi kalau kita rasa diri kita tu banyak dosa dan incline untuk masuk ke dalam neraka sebagaimana hadis tadi, make sure kita cepat-cepat sedar supaya kita tak masuk dalam api neraka. Nabi SAW dah kasih tips dah dekat kita. Jangan kita sia-siakan peluang ini. Jadi kalau tak ada soalan, kalau saya boleh jawab, insya-Allah saya jawab. Kalau tak boleh, saya kata wallahu alam, insya-Allah minggu depan atau bila-bila masa saja saya jawablah kalau ada kesempatan. Contoh ada yang bulan lepas ada yang bertanya, saya ni ada hutang dekat orang. Ada hutang dekat orang. Tapi orang dia tak jumpa. Nak buat macam mana? Kan? Saya dah discuss dengan kawan tu, kalau boleh kita wasiat. Beritahu dekat keluarga ni, saya dah allocate. Jangan habiskan duit tu. Memang dah ada contohlah, dia ada 10,000 ke 20,000 ke, dia ada duit tu. Kan? Tapi dia tak. Kira orang dia dah hilang, dah tak dapat kontak lah. Alah ni dah setahun dah tak dapat kontak, dah 5 tahun tak dapat kontak, mana dah hilang. Tak. So kita simpankan duit tu, kita tulis wasiat, ini aku punya aku punya hutang 20,000 dekat orang ini. Nanti kalau aku dah meninggal, make sure kalau tiba-tiba dah jumpa ke, muncul balik ke, time aku meninggal baru dia muncul kan. Make sure duit ni sampaikan dekat, lunaskan dekat dia, macam itu. Kalau tak ada, kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.